Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmat-Nya kita dapat menunaikan solat fardu subuh berjamaah pada pagi ini bersamaan dengan 8 hari bulan Jamadil Awal 1446 Hijrah. Saya mengajak diri saya dan kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita niat iktikaf berada di rumah Allah di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan, golongkan kita daripada kalangan ahli syurga berkat hadir majlis ilmu seumpama ini insya-Allah. Sejak beberapa bulan yang lalu kita menjadi satu polemik di dalam masyarakat, khususnya umat Islam di wilayah persekutuan, berkaitan dengan cadangan oleh pihak kerajaan untuk mengadakan satu undang-undang yang bernama Rang Undang-Undang Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Akta ini tuan-tuan sekalian telah pun dibuat bacaan untuk kali pertama pada 2 Julai 2024 dan kemudiannya tuan-tuan sekalian dicadangkan untuk dibentangkan tertangguh beberapa kali dan insya-Allah akan dibawa pada awal bulan Disember ini nanti. Antara persoalan yang menjadi kekeliruan di dalam masyarakat, khususnya dibawa oleh pihak-pihak tertentu, mereka menyatakan bahawa RUU Mufti Wilayah Persekutuan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan secara tergesa-gesa, maknanya tidak melalui proses perundangan yang tertentu, proses penggubalan undang-undang, tidak ada kajian lanjut, tidak melibatkan pakar-pakar perundangan dan seumpamanya. Yang keduanya, mereka berpandangan bahawa akta yang dicadangkan ini menyebabkan bukan sekadar kepada pihak tertentu diguna pakai nanti, tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia, sama ada Islam ataupun bukan Islam, dan melibatkan seluruh rakyat di seluruh negara, di 14 buah negeri. Ini di antara kebimbangan yang dinyatakan antaranya oleh beberapa NGO daripada Sabah dan Sarawak yang menyatakan bahawa RUU Mufti Wilayah Persekutuan ini bertujuan untuk mengislamkan rakyat Malaysia. Dan yang keduanya tuan-tuan sekalian bertentangan dengan perjanjian 1963 MA 63. Ada juga berpandangan tuan-tuan sekalian bahawa ini suatu percubaan untuk mengurangkan kuasa yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama bagi wilayah persekutuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, pada pagi ini secara ringkasnya saya ingin menyampaikan beberapa pencerahan kepada perkara yang dibangkitkan berkenaan, supaya kita mempunyai pandangan yang betul dan tidak terkeliru dengan pandangan-pandangan lain yang mungkin tuan-tuan sekalian mempunyai niat yang tertentu. Pertama sekali tuan-tuan sekalian,
Rang Undang-Undang Mufti Wilayah Persekutuan ini bertujuan untuk memperkasakan institusi mufti dan kefatwaan di negara kita. Memperkasakan institusi mufti dan kefatwaan, minta maaf, di wilayah-wilayah persekutuan, melibatkan Labuan, melibatkan Kuala Lumpur dan Putrajaya sahaja. Sebab itu kalau kita lihat, adakah tidak ada peruntukan yang serupa pada undang-undang sebelum ini sehingga kena dibuat satu undang baru? Memang telah ada, tuan-tuan sekalian, peruntukan berkaitan dengan fungsi, berkaitan dengan pelantikan, berkaitan dengan kuasa mufti dalam undang-undang yang disebut Akta Pentadbiran Hukum Syarak Wilayah Persekutuan 1991 ataupun dikenali dengan nama Akta 505. Sudah ada. Ia mengandungi, tuan-tuan sekalian, berkaitan mufti dan pelantikan dan kuasa ini sebanyak 8 section yang berkaitan. Kenapa, tuan-tuan sekalian, kita buat suatu mencadangkan satu rang undang-undang yang baru? Saya sebut tadi untuk memperkasakan institusi mufti dan kefatwaan. Kerana dalam Undang-Undang 505 tersebut, dia mengandungi 3 pihak yang berkaitan. Pertama, berkaitan pentadbiran hal ehwal Islam yang dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang kedua, berkaitan pentadbiran keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah dan juga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pentadbir hukum syarak, ia tuan-tuan bawah pejabat mufti persekutuan. Jadi dengan sebab itu, tujuan rang undang-undang mufti wilayah persekutuan ini adalah bagi memperkasakan institusi mufti dan kefatwaan supaya ada pengasingan kuasa, separation of power di antara 3 entiti tersebut, di antara tuan-tuan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kemudiannya dengan pejabat mufti wilayah persekutuan dan juga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Sebab itu yang diwujudkan ataupun yang dicadangkan adalah RUU Mufti Wilayah Persekutuan mempunyai undang-undang tersendiri daripada 8 section kepada 36 section, dan kita bukanlah negeri yang pertama mengadakan undang-undang yang khusus berkaitan mufti ini. Kita negeri yang ketiga selepas daripada Sabah dan juga selepas daripada negeri Kedah. Persoalan yang kedua, tuan-tuan sekalian, ada orang menyatakan bahawa ini menyebabkan menghakis ataupun mengurangkan kuasa Pertuan Agong. Di dalam, tuan-tuan sekalian, section yang berkaitan menyebut dengan jelas apakah fungsi mufti. Mufti adalah sebagai pembantu dan penasihat utama kepada yang di-Pertuan Agong dalam perkara yang berkaitan hukum syarak sahaja. Jadi berkaitan hukum hakam syarak, kita merupakan penasihat, membantu yang di-Pertuan Agong dalam perkara yang berkaitan hukum syarak sahaja. Jadi tidak ada kaitan yang lain. Malah dalam undang-undang ini, tuan-tuan, yang nak diperkenalkan RUU Mufti Wilayah Persekutuan ini, kita memberikan kuasa yang cukup kepada yang di-Pertuan Agong. Misalnya, kalau sebelum ini dalam Undang-Undang Akta 505, sesuatu fatwa apabila telah diluluskan, diputuskan oleh jawatan kuasa, fatwa ataupun perundingan hukum syarak, dia akan terus dibawa untuk dibincangkan dari segi sirahnya, wordingnya. Bersapi dalam, tuan-tuan, RUU Mufti Wilayah Persekutuan ini, kita menyatakan dengan jelas, setelah daripada sesuatu fatwa dikeluarkan,
ya, sebelum daripada digazetkan, sebelum diwartakan, dia mestilah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong, sebagaimana yang berlaku di negeri-negeri yang lain. Sesuatu fatwa sebelum digazetkan mesti mendapat perkenan daripada ketua agama Islam di negeri berkenaan, sultan ataupun raja-raja. Dan kalau di wilayah persekutuan yang kita nak selaraskan, ialah mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Ada yang menyatakan juga bahawa RUU Mufti wilayah persekutuan ini dibuat secara tergesa-gesa. Kita kena ingat bahawa perjalanan proses bagi menggubal sesuatu undang-undang sudah pasti mengambil masa yang agak panjang. Begitulah juga dengan RUU Mufti wilayah persekutuan telah mula diputuskan sebagai punca kuasa oleh Jawatankuasa Teknikal, Sivil dan Syariah pada tahun 2011. Kemudiannya melalui beberapa proses, antaranya pandangan daripada bahagian gubalan Jabatan Peguam Negara AGC. Kemudiannya tuan-tuan ditolak untuk kali yang pertama, dan beberapa proses yang lain, sehingga 2021 Jawatankuasa Teknikal yang sama mengesyorkan supaya ada usaha-usaha yang dibuat bagi mengasingkan kuasa pejabat mufti tadi kepada suatu kuasa yang berasingan daripada Mawib, daripada tuan-tuan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kita mendapat pelbagai nasihat menubuhkan jawatan kuasa terdiri daripada peguam berpengalaman, nasihat undang-undang daripada Istana Negara, begitu juga daripada JAKIM, daripada Jabatan Peguam Negara dan sebagainya. Maknanya hampir 13 tahun sebelum daripada dapat dikemukakan draft berkenaan. Soalan yang seterusnya tuan-tuan sekalian ialah berkaitan dengan adakah ia terpakai kepada seluruh negara dan kepada non-Muslim. Ini yang menjadi kebimbangan setengah-setengah pihak, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Pertama sekali tuan-tuan sekalian, undang-undang ini tidak langsung terpakai kepada luar wilayah persekutuan, sebab setiap negeri mempunyai perundangan yang tersendiri. Ia hanya terpakai kepada wilayah-wilayah persekutuan, Putrajaya, Labuan dan juga Kuala Lumpur sahaja, dan hanya terpakai kepada orang Islam. Orang bukan Islam jangan bimbang, mereka tidak terlibat. Dan ini bukan suatu langkah mengislamkan negara ataupun rakyat. Saya tertarik dengan pandangan yang dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan serta Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Hamzah, Datuk Abdul Karim Hamzah menyatakan bahawa golongan bukan Islam jangan mereka bimbang, sila bertenang. Undang-undang ini hanya terpakai kepada orang Islam sahaja di wilayah persekutuan sahaja, tidak melibatkan negeri yang lain. Jadi negeri lain silalah bertenang, bukan nak dibuat di Arau, bukan nak dibuat tuan-tuan di Johor Bahru, tetapi hanya di wilayah persekutuan. Timbul soalan juga tuan-tuan sekalian, kenapa meletakkan salah satu daripada kriteria pelantikan mufti dan timbalan mufti? Ada 3 tuan-tuan, dia punya kriteria tersebut. Pertama, mestilah seseorang yang mempunyai kepakaran dalam hukum syarak. Tidak lain dan tidak bukan, seorang mufti timbalan mesti mempunyai pengetahuan, kepakaran dalam perkara berkaitan hukum syarak. Yang pertama sebelum daripada itu, seorang warga negara Malaysia. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, mestilah seorang mufti timbalan mufti berpegang dengan ajaran Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah.
ya, yang kita tuan-tuan detailkan ahli sunnah wal jamaah tu macam mana dari segi akidahnya berpegang dengan aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang dari segi fiqh syariahnya berpegang dengan mazhab Syafi'i serta meraihkan 3 mazhab yang lain, Maliki, Hambali, Hanafi. Dan yang ketiganya tuan-tuan sekalian, dari segi tasawufnya, akhlaknya berdasarkan kepada tasawuf dan akhlak yang diasaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Di sini tuan-tuan sekalian, yang ramai, bukan ramailah, segelintir daripada masyarakat mempertikaikan. Kenapa kita kena tertutup? Kenapa kita tak buka kepada semua golongan kita raikan? Kita kena ingat bahawa apabila disebut ahli sunnah wal jamaah dari segi akidahnya tidak lain dan tidak bukan mestilah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Pertama, kalau kita lihat berdasarkan kepada kita mesti mengekalkan semangat persekutuan, federalisme, khususnya apabila disebut oleh Sultan Selangor yang pada tahun 2022 hingga 2023 menjadi pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam MKI. Baginda menegaskan bahawa apabila kuasa institusi raja-raja dari segi politiknya berkurangan ataupun hilang apabila berlakunya penjajahan Portugis 1511, maka institusi raja-raja Melayu di seluruh negara mereka menetapkan bahawa umat Islam mesti berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah berdasarkan kepada aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, bukan yang lain. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, sebagai satu jabatan persekutuan, maka pejabat mufti wilayah persekutuan tidak lain dan tidak bukan mesti mempunyai pegangan berdasarkan kepada semangat persekutuan berkenaan, khususnya kedudukan yang di Pertuan Agong sebagai ketua bagi agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan. Kenapa pilih 2 sahaja, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah? Kerana tuan-tuan, inilah pegangan umat Islam sejak zaman berzaman di negara kita, bukan sekadar di Melakanya, bukan sekadar di Pasainya, bukan sekadar di Borneo, di Bruneinya. Dan inilah pegangan umat Islam sejak aliran zaman berzaman yang terbukti membawa kepada keharmonian, perpaduan di kalangan masyarakat. Aliran yang moderate, aliran yang sederhana, wasatiyah. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami telah jadikan kamu wahai umat Muhammad umat pertengahan, moderate, yang tidak ke kanan, yang tidak ke kiri, yang tidak membid'ahkan orang lain, yang tidak mengkafirkan orang lain. Dan sudah pastilah pegangan sederhana ini menepati kehendak Islam itu sendiri. Kita mengalami pelbagai isu tuan-tuan sekalian, ancaman akidah dan keselamatan. Contohnya, beberapa tahun yang lalu, tak silap 2010, kita menghadapi serangan khususnya di Sempadan, khususnya di Lahad Datu. Apabila penyerang-penyerang daripada negara berhampiran yang mempunyai pandangan yang cukup ekstrim berkaitan dengan agama boleh menceroboh negara lain walaupun negara itu negara yang berdaulat. Yang keduanya, menghalalkan darah orang lain, boleh membunuh, termasuklah membunuh rakyat dan juga tuan-tuan sekalian di kalangan anggota keselamatan.
Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum yang terlibat, yang akhirnya berlakunya pertumpahan darah tersebut, penyerang lebih kurang 60 orang terkorban. Sementara di kalangan orang tempatan, di Lahad Datu dan juga pihak polis keselamatan juga terkorban beberapa orang. Pemeriksaan oleh pihak berkuasa, polis mendapati bahawa mereka ini, tuan-tuan, pihak penyerang ini yang halalkan darah orang lain, yang boleh menceroboh negara lain, dia bukan terdiri daripada pegangan berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan al-asyairah dan al-maturidiyah, melainkan berdasarkan kepada pegangan salafi wahabi yang tuan-tuan sekalian terbukti cuba mencetuskan tuan-tuan sekalian ancaman dan keselamatan di negara ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, benarlah apa yang disebut oleh Allah Taala dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Allah Taala menyebut, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Yang bermaksud, sesiapa yang melakukan amal kebaikan, amal soleh, semayang, puasa, zakat, haji, umrah, berjamaah di masjid, membaca Al-Quran dan sebagainya, sama ada mereka lelaki ataupun mereka perempuan, sedang mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala dengan keimanan yang sebenar-benarnya, maka mereka lah yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala tidak akan menzalimi walaupun sedikit. Dasarkan ayat ini, para ulama tafsir menyatakan syarat untuk diterima amal kebaikan kita, semayangnya, puasa, zakat, haji, itu ini mestilah akidahnya akidah yang sahih, akidah yang diterima, akidah yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, akidah yang tuan-tuan sekalian berdasarkan kepada pegangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kalau sekiranya solatnya, puasanya banyak, umrah hajinya begitu gini, tapi akidahnya rosak, akidahnya bertentangan dengan Quran dan hadis, akidahnya tuan-tuan sekalian akidah menyeleweng daripada Islam, ajaran sesat dan sebagainya, maka sudah pasti akan ditolak seluruh amalannya. Yang keduanya, Nabi menyebut umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Satu sahaja yang selamat di dalam syurga, sementara 72 yang lain di dalam neraka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa golongan yang selamat tersebut, satu daripada 73? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mereka yang berpegang dengan aliran, dengan pegangan al-jamaah, ataupun kita sebut ahli sunnah wal jamaah, pegangan majoriti di kalangan umat Islam. Dan yang keduanya, tuan-tuan sekalian, ia aliran yang terbukti membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita di wilayah persekutuan ini ingin membina, dan juga sebagaimana sebelum-sebelum daripada ini, masyarakat yang aman, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Masyarakat tuan-tuan sekalian berdasarkan kepada pegangan majoriti di kalangan umat Islam, dan tidak lain dan tidak bukan, pegangan majoriti itu adalah ahli sunnah wal jamaah berdasarkan kepada aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian memberikan manfaat tazkirah ringkas pada pagi ini, dan mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan supaya kita mempunyai sudut pandang yang tersendiri, khususnya daripada pihak yang berotoriti. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.